Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cikgu Syafinar. Okey, kita akan teruskan dengan bab 6, cahaya dan optik di bawah subtopik 6.2, pantulan dalam penuh. Okey, perhatikan gambar-gambar berikut. Jika kamu perhatikan gambar yang pertama, kamu dapati bahawa penyu ini terhasil imejnya pada permukaan air. Begitu juga dengan ikan ini. Ikan ini adalah objek, terhasil imejnya pada permukaan air. Dan gambar rajah yang ketiga menunjukkan apabila kita memancarkan satu cahaya laser berwarna merah, dapati cahaya itu terpantul kembali ke dalam air tersebut. Ini adalah fenomena-fenomena yang melibatkan pantulan dalam penuh. Okey ya. So boleh perhatikan video ini. Video ini menunjukkan pantulan dalam penuh yang berlaku di dalam air, di mana apabila kita meletakkan satu sinar laser melalui air yang akan merambat keluar ke dalam ruang udara. So didapati bahawa cahaya laser tadi akan merambat melalui air, di mana air adalah lebih tumpat. Kemudian lubang cahaya ini dibuka dan membenarkan air mengalir. Didapati bahawa cahaya laser yang berwarna merah ini juga turut terpantul kembali ke dalam air. Ini adalah fenomena pantulan dalam penuh. Baiklah, untuk menentukan fenomena pantulan dalam penuh, aktiviti boleh dijalankan di dalam amal dengan menggunakan bongkah kaca kotak sinar dan juga protektor ataupun jangka sudut. Di mana apabila kotak sinar memancarkan cahaya ke dalam blok kaca yang mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi daripada ketumpatan udara, didapati terdapatnya sinar yang terbias dan juga terdapatnya sinar yang pantul semula ke dalam blok kaca. Sinar yang pantul semula ke dalam blok kaca ini dikenali sebagai pantulan dalam penuh. So, untuk mengkaji pantulan dalam penuh, kita boleh memancarkan sinar tuju kita daripada medium yang lebih tumpat kepada medium yang kurang tumpat. Alright? Di mana apabila kita pancarkan pada satu sinar tuju, kita akan dapati terdapatnya sinar biasan yang semakin menjauhi garis normal. Apabila kita tambahkan lagi sinar tuju kita, contohnya pada sini kita bagi sinar tuju kita 30 darjah. Kemudian kita tingkatkan kepada 40 darjah. Kita dapati bahawa sinar itu terbias pada sudut 90 darjah pada permukaan ruang udara. Di sini kita dapati bahawa sudut tuju kita itu telah menjadi C. C itu ialah sudut genting, dan apabila kita benarkan cahaya sinar tuju kita lebih besar daripada sudut genting, kita dapati bahawa sinar itu akan terpantul kembali ke dalam blok kaca. Ianya dipanggil sebagai sinar pantulan dalam penuh. Cikgu tunjukkan gambar satu persatu pergerakan bagaimana bermulanya daripada pembiasan biasa, diikuti oleh sudut genting itu diperolehi dan juga bagaimana pantulan dalam penuh berlaku. Perhatikan gambar rajah yang pertama ini. Apabila kita benarkan satu cahaya merambat pada satu sudut tuju, contohnya 38 darjah, kita dapati bahawa cahaya tersebut terbias pada sudut R melebihi daripada 38 darjah kerana ianya menjauhi garis normal. Contohnya ialah 40 darjah. Apabila kita tambahkan lagi sudut tuju ini, contohnya I menjadi 39 darjah, kita dapati sudut biasan kita menjadi lebih besar, R bersamaan dengan 60 darjah. Contoh saja ya. Kemudian apabila kamu tambahkan sudut I kita tadi daripada, perhatikan sebelum ni cikgu bagi 39 darjah. Kemudian awak bagi I dia bersamaan dengan 40 darjah. Awak dapati cahaya tadi merambat pada sudut 90 darjah. Pada waktu ini I itu ialah sudut genting C. Okey, ini ialah dipanggil sebagai sudut genting ataupun critical angle. Sudut genting ialah sudut tuju di dalam medium yang lebih tumpat apabila sudut biasan di dalam medium yang kurang tumpat adalah bersamaan dengan 90 darjah. Okey, pada waktu ini sudut genting terhasil. Okey, setelah kamu benarkan sudut tuju melebihi daripada sudut genting, kamu dapati bahawa sudut ianya terpantul kembali ke dalam
kaca. Ketika ini pantulan dalam penuh telah berlaku dan ianya menghasilkan sudut tuju bersamaan dengan sudut pantulan. Okey, di sini ianya mematuhi hukum pantulan, iaitu sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Contohnya, kalau sudut tuju kita ialah 42 darjah, sudut pantulan kita juga ialah 42 darjah. Ketika ini pantulan dalam penuh telah berlaku. Okey, sudut genting. Sudut genting ialah sudut tuju di dalam medium yang berketumpatan optik tinggi apabila sudut biasan di dalam medium yang berketumpatan optik rendah sama dengan 90 darjah. Alright, sudut I sama dengan C apabila R sama dengan 90 darjah. Okey, yang seterusnya, dua syarat pantulan dalam penuh. Syarat yang pertama adalah cahaya itu mesti merambat daripada medium lebih tumpat ke medium kurang tumpat. Kalau daripada medium kurang tumpat ke medium lebih tumpat, tidak akan berlaku pantulan dalam penuh. Syarat yang kedua, sudut tuju mestilah lebih besar daripada sudut genting sesuatu medium. Setiap medium mempunyai sudut genting yang berbeza, ya, bukan fix, dia berbeza-beza mengikut medium. Okey, jika sudut tuju lebih besar daripada sudut genting, maka akan berlakulah pantulan dalam penuh. So, syarat yang pertama, daripada medium yang lebih tumpat kepada medium yang kurang tumpat. Okey, yang kedua, I mestilah lebih besar daripada C. Baiklah, ya, untuk hubungan antara indeks antara sudut genting dan juga indeks biasan. Sebelum ni kita dah belajar dalam bab pembiasan, indeks biasan N sama dengan sin I per sin R. Di mana I ini ialah sudut di dalam medium yang kurang tumpat. Okey, ini awak boleh tengok balik bab pembiasan medium yang kurang tumpat. Alright. Kalau kita perhatikan di sini, N adalah sin I per sin R. I ini adalah sudut di dalam medium kurang tumpat. Alright. So, kalau kita perhatikan kat sini, apabila kita punya nilai sudut tuju kita adalah bersamaan dengan C, kita dapati R kita bersamaan dengan 90 darjah. So, bila kita masukkan ke dalam indeks biasan, sin 90 darjah per dengan sin C. Okey. Kenapa kat sini kita buat 90 darjah? Walaupun di sini menunjukkan R, tetapi syarat nilai di sini adalah sudut bagi medium kurang tumpat. So, medium kurang tumpat kita ialah 90 darjah. So, sin 90 darjah per sin C. Kalau kamu tekan kalkulator, sin 90 darjah adalah bersamaan dengan 1. That's why lah indeks biasan bagi pantulan dalam penuh ialah 1 per sin C. Okey, ini ialah formula indeks biasan bagi pantulan dalam penuh. Sini jadi 1 sebab sin 90 darjah. Kenapa kita letakkan 90 darjah? Sebab syarat di I ini mestilah dalam medium kurang tumpat. Okey, boleh cuba buat soalan ni nanti. Ada dua contoh soalan. Okey, fenomena semula jadi yang melibatkan pantulan dalam penuh. Fenomena yang pertama adalah pembentukan pelangi. Bentukan pelangi, kalau kamu perhatikan, pelangi selalunya berlaku selepas hujan panas. Okey, ini adalah kerana apa? Ini adalah kerana apabila cahaya putih daripada matahari masuk ke titisan air, cahaya itu mengalami pembiasan dan penyebaran warna-warna yang berbeza. Semua berbeza warna ini kerana mengalami pantulan dalam penuh pada permukaan titisan air. Sinar cahaya dipantulkan mengalami pembiasan dan penyebaran sekali lagi apabila bergerak dari air ke udara. Air ni lebih tumpat, udara ni kurang tumpat. So, bila cahaya matahari masuk ke dalam air, berlaku pembiasan. Apabila sudut tuju ianya melebihi daripada sudut genting, ianya akan terpantul balik dan kemudian ianya tersebar sebagai warna-warna pelangi. Yang keduanya adalah logam maya ataupun mirage. Logam maya ini sering kali berlaku apabila kita melalui jalan raya ketika hari yang panas dan cerah, di mana kamu dapat melihat seolah-olah terdapatnya lopak air yang sama-sama di atas permukaan jalan. Dan bukan semua kawasan kamu dapat melihat logam maya, dia di kawasan-kawasan tertentu kerana logam maya itu akan dapat dilihat apabila berlaku pantulan dalam penuh. Macam mana pantulan dalam penuh ini boleh berlaku bagi permukaan jalan raya ini? Ini adalah kerana pada waktu siang, udara di bahagian jalan adalah lebih panas, manakala udara di bahagian atas adalah lebih
sejuk. Bila lebih sejuk membawa maksud ketumpatannya lebih tinggi, udara panas ketumpatannya lebih rendah. Apabila cahaya merambat daripada awan, daripada matahari, kemudian melalui awan air ni dia akan melalui daripada udara yang lebih tumpat ke udara yang kurang tumpat. Itu syarat pertama pantulan dalam penuh. Jika kita perhatikan pancaran yang pertama, ini adalah garis normal, dia akan membias menjauhi garis normal. Okey, semakin dia melalui kawasan makin kurang tumpat, dia makin jauh daripada garis normal, makin jauh pada garis normal. Okey, dan apabila kita punya sinar tuju itu melebihi daripada sudut genting, ianya akan terpantul semula ke bawah, menghasilkan kita punya imej air awan kita tu lah. Okey, idea mudah dia adalah cikgu lukis lagi sekali. Jika kamu perhatikan permukaan, okey, cikgu tunjukkan. Alright, katakan ini adalah kita punya awan. Okay, ini ialah permukaan bumi. Ini adalah mata pemerhati. So, ini adalah mata kamu lah. So, kamu dapat lihat terdapatnya lopak air seperti awan di atas. Alright, ini matahari. So, macam mana pembiasan ini boleh berlaku? Kita tengok lapisan udara kita ni bukanlah sama dia punya ketumpatan. Maksudnya di bahagian bawah ini adalah paling kurang tumpat. Di bahagian atas ini adalah paling tumpat. Jadi, apabila cahaya ini merambat, okay, bila cahaya ini merambat daripada awan ini adalah garis normal. Dia akan menjauhi garis normal. Alright, menjauhi garis normal. Bila dia menjauhi garis normal, sudut tujunya akan jadi lebih besar daripada sudut genting. Bila waktu sudut tuju lebih besar daripada sudut genting, cahaya tadi akan terpantul balik ke bawah sebagai pantulan dalam penuh. Baiklah ya. Okey. Seterusnya, cikgu sambung balik kepada fenomena dalam kehidupan harian kita, iaitu periskop prisma. Periskop prisma ini dia menggunakan dua keping prisma yang diletak secara selari permukaannya. Okey, awak boleh perhatikan BC dan juga DE pada kedudukan selari, di mana periskop ni biasanya digunakan dalam kapal selam ataupun ada orang nak menggunakan periskop ni di sebalik penghalang. Cara periskop ini berfungsi adalah apabila satu objek itu dilihat pada satu kedudukan, imejnya akan termasuk ke dalam prisma yang pertama. Kemudian ianya akan dipantulkan semula ke dalam prisma yang kedua dan menghasilkan imej yang tegak juga. Sama saiz, tegak dan juga maya lah. So, daripada sini, periskop prisma ini menggunakan dua keping prisma bersudut 45 darjah, di mana sudut genting bagi satu-satu prisma adalah 42 darjah. Jadi ianya telah mematuhi I lebih besar daripada C, iaitu I-nya ialah 45 darjah, sedangkan sudut genting prisma ini hanyalah 42 darjah. Maka akan berlakulah pantulan dalam penuh dan menyebabkan terhasilnya imej. Okey, yang ketiga adalah gentian optik. Gentian optik ini banyak digunakan dalam telekomunikasi dan juga perubatan, di mana ianya menggunakan gentian plastik atau kaca yang tulen. Yang kedua, syarat untuk menghasilkan gentian optik ini ialah teras dalam mempunyai indeks biasan yang lebih tinggi. Kemudian ianya dibalut dengan bahan pembalut yang mempunyai indeks biasan yang lebih rendah. Maksudnya, teras bahagian dalam mempunyai indeks biasan yang lebih tinggi daripada teras di bahagian luar, pembalut di bahagian luar, kerana untuk membolehkan pantulan dalam penuh berlaku. Di mana apabila cahaya masuk ke dalam gentian optik, apabila sudut tujunya melebihi daripada syarat yang pertama, iaitu ketumpatan lebih tinggi ke ketumpatan lebih rendah telah dipenuhi lah. Kemudian apabila cahaya yang masuk itu mempunyai sudut tuju yang lebih besar daripada sudut genting, maka ianya akan terpantul balik. Ini lebih kurang macam video yang cikgu tunjuk dalam air tadi dah. Alright. Dalam kerjaya, doktor menggunakan endoskop untuk memeriksa tubuh manusia, sebab endoskop ini menggunakan gentian optik. So, gentian optik juga digunakan dalam pelbagai bidang, sama ada juruterang ataupun telekomunikasi, untuk menghantar data dengan cepat. Yang dalam fenomena kehidupan harian kita, selain daripada
dalam endoskop ataupun dalam getah optik. Ianya juga digunakan sebagai pemantul mata jalan. Ini dia panggil pemantul mata kucing. Ada setengahnya berbentuk seperti mata kucing di mana cahaya itu dipantulkan pada waktu malam. Apabila cahaya lampu pergi ke pemantul ini, cahaya itu akan dipantulkan semula menyebabkan pemandu dapat melihat selekor-selekor jalan lah. Okey, ini adalah contoh soalan. Boleh tengok dalam buku teks. Masalah yang melibatkan pantulan dalam penuh. Dan biasanya dia menggunakan formula sin C sama dengan 1/n lah. Kamu boleh diminta tanya soalan sudut genting. Okey, ada juga soalan yang meminta kamu untuk mengira sudut bagi optik fiber. Okey, so itu adalah berkaitan dengan pantulan dalam penuh. Jadi conclusionnya, pantulan dalam penuh boleh berlaku apabila cahaya merambat daripada medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Syarat yang kedua adalah sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Perkara yang ketiga yang kamu perlu tahu adalah indeks biasan di dalam pantulan dalam penuh N sama dengan 1/sin C. Okey, dan untuk pantulan dalam penuh kamu juga perlu tahu aplikasi-aplikasi di dalam kehidupan harian. So, sekian, terima kasih daripada cikgu. Jadi, barang siapa tidak mahu merasakan pahitnya belajar, ia akan merasa hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, ya. Jadi, cikgu doakan kamu semua faham, dan jika ada apa yang kamu tak faham, bolehlah bertanya dengan cikgu. Okey, sekian dulu daripada cikgu. Cikgu Syafinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.